Okey, salam sejahtera. Apa khabar? Baik. Baik saja. Luar biasa baik, betul tak? Okey, so hari ini saya ingin nak berkongsi pengalaman saya. So seperti apa yang tadi MC sebut tadi, sebenarnya saya memang benci MLM. Ada siapa di sini macam saya tak? Ada. Oh, benci MLM, betul tak? You tahu kenapa? Bila saya umur 18, ramai orang datang panggil I join MLM tau. Masa itu saya sangat takut MLM. Saya rasa MLM ini memang sesuai bagi mak saya dan bukan bagi saya tau. So saya tak buat. Siapa yang datang pun saya cakap, you cari mak saya. Dan mak saya telah join 20 MLM company. Ini semua kerana saya tau. Okay, I tak buat satu-satu MLM company. So I telah masuk university. So bila I enter university, you tahu UTM mana? Tahu tak? Tahu. Skudai, Johor. Okay, I University Technology Malaysia. Okay, so bila I masuk University Technology Malaysia, okay, patutnya tak ada orang buat MLM, betul tak? Dalam semua graduate, semua siswa, betul tak? Siswa sah, tak patut ada orang buat. Tapi bila I masuk, ramai orang buat MLM tau. Dan I pun tak tahu apa pasal lah. Mereka suka cari saya. Mungkin dia tengok ini muka MLM punya muka tau. Tapi bila I masuk university, memang I sangat teruk tau. Bila kawan datang jumpa, I terus marah. I tak suka mereka jual itu apa, ubat gigi ke, sempu ke, mandi itu sabun ke apa. I sangat hina ini orang lah, marah. Siapa datang pun I cakap sampai mereka putus asa. Tak nak buat lagi tau. So I ingat pada satu hari I ada seorang kawan tau. Ini memang kawan baik. Dan dia tahu dia nak kongsi MLM dengan saya tau. Tapi dia tahu bila dia tuduh I mesti marah. Apa dia buat tau? Dia sangat pandai. Dia sangat cerdik tau kawan saya ni. Dia tahu saya di university I memang course business tau. So dia bawa satu magazine, satu buku. Dia datang dekat perpustakaan tau. Dia datang, dia jumpa saya. Dia cakap, Desmond, you tak nak dengar tak apa, you tengok sajalah. Bong dia lari tau. Apa hal ni? Gila. Tapi tak apa, I baca sajalah apa yang dia buang ke atas meja saya. So bila I baca, hairannya. You tahu apa yang dia buang kepada saya tak? Itu satu majalah tau. Itu majalah, nama dia Business Connectors Magazine. Dan magazine ini di USA memang ramai peniaga akan baca magazine ini. So bila I baca itu magazine I rasa terkejut tau. Malam itu I tak boleh tidur. You tahu kenapa? You tahu apa berita utama atas majalah itu? You tahu tak? Dia tulis apa? Dia tulis, there are over 500,000 millionaires in the USA. And 20% of them make their fortune in the last 6 years in multi-level marketing. Maksudnya di USA, di Amerika Syarikat, ada 500,000 orang jutawan. Dan 20% adalah dalam industri MLM. Dan mereka hanya guna 6 tahun untuk jadi jutawan. You tahu kenapa I tak boleh tidur? I bawa calculator, I mula kira tau. Ini orang jual ubat gigi, jual sempu, jual sabun bagaimana 6 tahun boleh dapat 1 juta? I memang pernah kira tau. Tak mungkin. Dia jual sampai tangan patah, kaki cacat pun tak jadi tau. Apa I buat? I guna 2 tahun. I join 50 buah MLM company. I bukan nak buat tau. I nak menggaji. Kenapa orang ini dalam 6 tahun boleh jadi jutawan? Dengan jual sempu, jual ubat gigi tau. So kalau hari ini ia ada peluang, dia pergi mana-mana satu university dekat Malaysia, UTM ke, UKM ke, UM ke, mana satu university, you masuk perpustakaan, you hanya perlu tekan MLM. Okay, thesis yang pertama yang menulis tentang MLM itu saya yang buat. Okay, tapi hari ini you perlu buat lagi tak? Tak. Perlu. You perlu guna 2 tahun kaji lagi tak? Tak perlu. Kenapa? You dengar saya cakap, you sudah jimat 2 tahun, betul tak? You sudah pernah join 50 MLM company, you sudah boleh faham. Hari ini sama juga. Okay, you bagi saya 1 jam. Okay, I kongsi pengalaman saya, pengetahuan saya kepada kamu. Kenapa orang yang sangat kena MLM hari ini suka MLM sampai gila?
I gila MLM tau. I bukan suka MLM, I gila MLM oh. Sudah 12 tahun. Tadi you nampak slide saya tak? You suka kehidupan macam ini? Setiap tahun boleh pergi melancong 8 kali. Mau? You mau, I tahu. Tapi you perlu wang. Betul tak? You tak ada wang, you tak jadi. You mau pergi mana? Betul tak? Itu sangat penting. Hari ini I nak share satu benda. Okay, business opportunity meeting. Hari ini merupakan satu peluang bagi kamu semua. You cuba fikir, kalau ini peluang sesuai untuk saya, memang sesuai untuk kamu. Kalau peluang ini boleh jadikan saya jutawan, sama juga dia boleh jadikan kamu semua jutawan. Betul tak? Betul. Okey, mari kita tengok. Hari ini, I tahu, ada impian tak kamu? Ada. Oh, I tahu. Memang kita semua orang ada impian, nampak? Impian saya banyak. Nampak? Oh, I suka kereta mewah, I suka banglo, I suka banyak benda. Jam, Rolex, semua I suka. Tapi, you suka tak? You suka juga. Tapi setakat manakah pencapaian anda sehingga kini? Sudah dapat? Sudah dapat? Tak dapat. Kenapa? Siapa yang suka wang di sini? Boleh angkat tangan tak? Suka wang, macam saya. Oh, semua suka. Ada orang yang tengok dulu, oh sudah angkat tangan, angkat tangan. Okay, you tak perlu tengok tau. You suka wang, itu saja. Faham tak? Tak perlu tengok orang baru yang angkat tangan. Okay, memang I pergi mana-mana tempat, bila I berbagi ceramah, memang I tanya soalan ini, siapa suka wang? Semua angkat tangan, kaki pun naik. Okay? Tapi you suka wang, I nak tanya soalan yang kedua. Siapa yang rasa diri you pandai cari wang? Angkat tangan. Hello? Hairan tau, bukan sini oh. I pergi mana-mana bagi ceramah sama. Bila I tanya soalan yang kedua, semua tangan jatuh, kaki jatuh. Suka wang tidak memastikan you pandai cari wang. Betul tak? Suka wang, cari wang. Tapi kalau you suka wang, tak pastinya you pandai cari wang. Itu yang penting. Kenapa? Marilah kita tengok. Hari ini I tahu, di kalangan kita sini ramai orang yang bekerja untuk orang lain. Betul tak? Cari satu kerja, makan gaji setiap bulan, tunggu akhir bulan dapat gaji, guna, tunggu next month lagi. Betul tak? So tengok, sini ada satu penyelidikan. Okey, penyelidikan ini dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja USA, Amerika Syarikat. Dia menggaji apa? Dia menggaji 100 orang pekerja tau. Ini semua orang ni memang pekerja, memang makan gaji. Okey, penyelidikan ini telah dibuat selama 40 tahun. Dari 1947 sampai 1987. Sampai semua 100 orang ini sudah 65 tahun. Dari 25 tahun sampai 65 tahun, 40 tahun. You tahu apa keputusan dia? Bila orang ini sudah mencapai umur 65 tahun, okey, di kalangan mereka 54% masih perlu orang jaga. Maksudnya bila dia sudah mencapai umur 65 tahun, dia perlu orang jaga tau. Dia nak anak jaga dia, dia nak cucu jaga dia. Dia tak ada upaya, okey, bela diri sendiri. 54%. Ada 36% sudah mati. Kerana tak impian tak banyak, so awal mati lagi baik. Okey? 36% sudah mati. So 5% masih bekerja. Cuba fikir, 65 tahun umur dia, masih perlu kerja. Kenapa? Anak tak ada wang, dia perlu kerja lah. Kena bela diri sendiri, betul tak? So tengok, 5%. 4% kewangan bebas. Ini memang okey. Dia tak perlu orang jaga, dia mempunyai wang yang mencukupi untuk seumur hidup dia. 4%. Dan 1% itu kaya, sangat kaya. So, boleh nampak tak? Kalau hari ini you cuma makan gaji, you bekerja untuk orang lain, selepas 40 tahun, okey, peluang kamu berjaya hanya 5% saja. Itu adalah sangat rendah tak? That's why I bekerja sementara waktu saja. Okey, di sepanjang hayat saya, I hanya bekerja 6 tahun saja. Selepas 6 tahun, I tak nak bekerja lagi. Okay, I sudah bersara. Okay, kerana I faham ini statistik. So, pastikan hal yang betul itu sangat penting.
Kalau hari ini you hala dapat tu, memang you tak dapat jadi kaya. Cuba fikir, kalau wang di sini, you jalan sini, boleh dapat wang tak? Boleh, tapi you jalan sini, boleh dapat wang? You semakin jauh tau. That's why hala itu penting tak? Sangat penting. Okay, sekarang I cuba fikir. Okay, pada 20 lebih tahun yang lepas, okay, I pun sekolah menengah sajalah masa tu. You tahu, ada satu we call century wedding tau. You tahu century wedding? Sangat popular punya wedding. You tahu itu Charlie dengan Diana? Kenapa? Entah. Itu Charlie Putra Charlie dengan Diana. Betul tak? Kahwin. Itu UK punya, England. Pernah tahu? Tahu siapa? Mereka berkahwin. I bagi tahu ini live telecast tau. Kuantan pun you tengok television, you boleh nampak dia orang dia main majlis perkahwinan dia. You tahu tak? Itu masa I sekolah menengah, I tengok dia. Okay, you tahu selepas mereka berkahwin, mereka pergi honeymoon tau. Dia pergi mana honeymoon? Dia pinjam itu boat itu motorboat itu besar punya dengan ibu dia, Queen Elizabeth tau. Dia pinjam satu besar punya kapal, dia pergi honeymoon tau, atas itu laut tau. So malam itu memang UK masa itu, musim itu memang banyak itu abuk. Memang tak nampak tau. Tapi di laut mereka cakap, mereka berkomunikasi dengan lampu tau. Kerana you tak boleh cakap di laut tau, dia berkomunikasi dengan lampu. So tiba-tiba bila dia membantu itu kapal, okay, dia nampak tau, yang depan ada satu kapal, dia hala ke arah yang sama tau. Kalau dia tak tukar hala dia akan melanggar. So itu juru apa? Juru bantu. Oh, dia sangat terkejut tau. Dia panggil itu itu sailor bagi tahu itu orang, panggil mereka tukar hala mereka. So itu sailor pun bagi buat ini dah. Itu Prasi kan, sailor Prasi pun cuba bagi signal lampu tau. Dia bagi tahu itu kapal yang berhala ke depan mereka. Dia kata, oh ini adalah kapal Queen Elizabeth. Cepat tukarkan hala kamu. Dia hantar itu lampu bagi itu kapal yang berhala ke mereka. So selepas 5 minit, itu kapal hantar balik lampu tau. Dia cakap apa? Tukarkan hala kamu. Oh, dia terkejut, dia marah tau. Itu Kasi pergi jumpa itu head itu kapal. Dia cakap, oi, itu depan punya kapal panggil kita tukar hala. Dia cakap, cuba bagi tahu mereka siapa atas kapal ini tau. Charlie dan Diana bagi tahu mereka tengah honeymoon panggil mereka tukar hala mereka. So itu Kasi pun bagi, cuba pakai itu lampu tau. Di atas kapal ada Charlie dan Diana tengah honeymoon. Cepat tukarkan hala kamu. Macam itu tau. So selepas 5 minit, itu depan punya orang, dia hantar balik itu signal tau. Dia kata, nama saya John Smith. Saya adalah penjaga kepada rumah api ini. Sila tukarkan hala kamu. Kau tukar tak? Dia tak tukar, dia datang lah. Ini rumah api dah. Kalau enggak, nak tukar? Tukar. Besok saya tengok, di luar saya tahu banyak rumah api. Betul. You kerja, gaji tak ada, bonus tak ada. Minyak naik harga, rumah naik, kereta naik, semua pun naik tau. Betul tak? Di luar banyak rumah api. Kalau you hala sudah mau langgar rumah api, mau langgar, mau tukar, you memang mau tukar hala kamu. You jangan langgar dia. You langgar dia, you rugi. Betul tak? Banyak rumah api di luar. You tengok semua benda pun naik harga, tapi satu benda tak naik. Apa itu? Gaji. You pun tahu gaji tak naik. Betul tak? Minyak naik, semua naik, tapi gaji tak naik. So macam mana? Kehidupan you semakin teruk. That's why, cuba fikir apakah hala yang betul. So ini adalah artikel yang di university, kawan saya yang buang bagi saya. Nampak ini majalah dia. There are over 500,000 millionaires in the USA. Okay, ini saya simpan sampai hari ini. Okay. Dan di Forever Living, I telah guna 6 tahun untuk mencapai
juta, 1 juta yang pertama bagi saya. Okay, you mau tak? You mau dalam 6 tahun dapat 1 juta? Cuba fikir, memang jadi. You tengok. Ini siapa? Ini Paul Piuser. Okay, saya nak kenalkan ini orang kepada kamu semua. Okay, Paul Piuser ini, dia merupakan siapa? Dia merupakan penasihat ekonomi kepada 2 orang Presiden Amerika Syarikat. You tahu Amerika Syarikat negara yang maju, betul tak? Presiden dia kalau nak buat apa-apa perancangan ekonomi, kena dapat nasihat daripada dia, Paul Piuser. Okay, you tahu dia siapa tak? Dia adalah Vice President Citibank yang paling muda di dunia. You tahu Citibank? You tahu Citibank besar tak bank ini? Sangat besar. You tahu pada umur berapa dia menjadi Vice President Citibank? 25. You pernah nampak Vice President yang berumur 25 tahun? You cuba pergi datang Malaysia, tengok apa bank lah yang you kenal. You pergi jumpa Vice President dia, semua orang tua. Dia umur 25 saja, dia sudah jadi Vice President. Pada umur 26 tahun, dia sudah jadi jutawan. Pada umur 30 tahun, dia telah memperoleh 10 juta US dollar. Ini orang terror tak? Bagus tak? Hari ini you jangan dengar I cakap, you dengar dia cakap. Dia tulis sebuah buku namanya The Wellness Revolution. The Wellness Revolution. Apa itu? Revolution yang kelima. Okay? Dan dalam buku dia ada buat satu buku lagi, The Next Billionaires. Maksudnya jutawan yang akan datang. Dalam buku ini dia ada 4 jangkaan. Okay? 4 prediction. Okay? Apa itu 4 prediction? Dia kata dalam 5 tahun yang akan datang ini merupakan peluang yang paling baik untuk menjadi jutawan. So kalau hari ini you memang mau jadi jutawan, you mau jadi kaya, inilah peluang yang paling baik sekarang 5 tahun yang akan datang. Okay? Berbanding dengan 10 tahun, 20 tahun yang lepas tau, ini adalah peluang yang paling bagus. Bagaimana? Dia kata anda perlu menguasai rangkaian pengedaran. Anda apa anda perlu buat? Anda hanya perlu menguasai satu rangkaian pengedaran, itu saja. Dan dia kata apa? MLM merupakan cara yang paling efektif untuk menguasai rangkaian pengedaran dan mencari rezeki. Paul Piuser, dia bukan orang MLM tau. Tapi dalam buku dia tahu MLM ini memang cara yang paling efektif. Kalau you mau dapat satu rangkaian pengedaran, kenapa? Kerana dalam MLM, you mau dapat rangkaian, you hanya perlu cakap saja. Senang tak? Cakap, datang jadi rangkaian. Datang jadi rangkaian pengedaran. Datang cari rangkaian pengedaran. Tapi kalau conventional business, you nak rangkaian, you kena bayar upah. Betul tak? MLM perlu bayar upah tak? Tak payah. Betul? Cakap saja. Boleh cakap? I memang suka cakap. Cakap, datang. Tak rugi tau. Kalau I cakap, dia tak nak datang, I rugi tak? Oh, I tak rugi. Betul tak? I cakap 10 orang, 2 orang datang, I pun untung tau. Kenapa? Kerana I tak ada kos. I cakap saja mah. Betul tak? Ini cara yang paling efektif. Dan dia kata apa? Okay, jumlah jutawan akan bertambah sebanyak 50% di USA dan kebanyakan adalah dari industri MLM. Maksudnya, di USA, setiap tahun akan bertambah lagi 50%. Semuanya, kebanyakan mereka datang dari MLM. You sekarang, you jarang dengar jutawan dari yang dari lain industri tau. Industri electrical ke, industri elektronik ke, industri hartanah ke, apa kan you susah nak dengar lagi. Tapi sekarang, apa you dengar? Jutawan ini kebanyakan dari MLM. That's why you boleh faham. Hari ini, kalau you mau jadi jutawan, you kena pilih sesuatu yang memang trend dia macam tu. Okay? Dia kata apa? Dia kata ini trend ekonomi. Okay? Kalau dalam 1960-an, memang plastik itu, orang mula mencipta plastik tau. Orang mula ada Tupperware ke, ada apa ke itu plastik tau. Kalau you masa itu, you memang orang yang pertama tahu plastik. Tahu plastik ini memang ramai orang mau. Permintaan ramai orang. You jadi jutawan. Tapi sekarang sudah lambat tau.
You jangan fikir ini lagi. Itu 1960-an. Okay? 1970-an itu adalah minyak dengan hartanah. Kalau masa itu you memang menguasai minyak atau you mempunyai banyak tanah, banyak hartanah, memang you jadi jutawan. Okay? Masa itu kereta banyak. Mula ada kereta. Dulu tak ada kereta. Semua orang menunggang kuda tanam minyak tau. Tak perlu minyak. Tapi sekarang ada kereta mau minyak tak? Oh, minyak sudah jadi laku, betul tak? So tengok, minyak bagus. Ini hartanah, property masa itu sangat murah. Tapi semakin dia harga semakin naik, masa itu you boleh jadi jutawan. Tapi sekarang sudah lambat. Itu sudah bukan industri atau bisnes kamu lagi. Okay? 1980-an itu personal computer. Maksudnya dulu komputer hanya diguna di syarikat. Di rumah orang, individu, personal, memang peribadi memang tak ada komputer. Tapi 1980s, 1980-an, mula ada orang jual personal komputer. Maksudnya dia kata apa? Komputer bukan syarikat saja boleh guna. You pun boleh guna dekat rumah you. Masa itu kalau you dalam industri ini, memang you jadi jutawan. Okay? Tahun 1990-an, internet. Tahu internet? You boleh jadi jutawan. Okay? Tapi sekarang sudah tahun apa? 2009. Sekarang sudah revolusi yang kelima tau. Ini 4 sudah lepas tau. Revolusi yang kelima apa itu? Cuba tengok. Kesihatan dan kecantikan. Mau sihat? Mau cantik? Ini siapa yang kata? Paul Zimpuzi yang kata. Dia kata industri ini akan berkembang dengan pesat dan akan menguasai pasaran perniagaan pada 10 tahun yang akan datang. Maksudnya dalam 10 tahun, I jangka bukan 10 tahun saja. I jangka kalau sampai 50 tahun ke 100 tahun ke, ini industri pun akan berkembang dengan pesat. Kenapa? Cuba fikir, penyakit semakin banyak lah. Betul tak? H1N1, nanti H2N2 pun datang, nanti H3N3 pun datang, betul tak? Kita tengok penyakit semakin banyak. That's why, takut mati lah. Takut sakit? Takut. Tengok, apa yang mau jaga? You mau jaga sihat. Betul tak? That's why nampak, dia industri ini akan berkembang. Semua orang pun mau sihat. Dia akan belanja berjuta-juta wang untuk mencegah penyakit. So tengok, ini satu laporan dari WHO. Kita tahu WHO? World Health Organization. Okay, organisasi kesihatan dunia. Okay, dia cakap apa? Chronic disease may kill 400 million by 2015. Okay, ada 400 juta orang akan dibunuh pada tahun 2015 oleh chronic disease. Apa itu chronic disease? Kencing manis, bara, buah pinggang, diabetes, sakit jantung, darah tinggi, kolesterol. Ya, ada saudara mana sudah kena? Ada? Sudah kena? Tak perlu tunggu sini ya. Sudah ada orang kena, betul tak? Tetapi pada tahun ini sangat serius tau. 400 juta orang akan dibunuh. Dan WHO dia kata apa? Dia kata kebanyakan penyakit ini boleh dicegah. Kalau you tak nak jadi salah satu daripada mereka, apa you kena buat? Mau jaga tak? Mau jaga sihat? Mau jaga? Tengok, China could spend 558 billion. Negara China akan belanja 558 bilion untuk mengubati penyakit tersebut. Dia sudah standby tau. Kita tengok, ini semua disease, heart disease, stroke, diabetes. Okay, Russia could spend 303 billion and India 236 billion. Ini tengok, ini semua negara pun sudah standby. Standby itu wang nak apa? Nak jaga orang yang kena penyakit ini. So tengok, ini wang dia akan bayar kepada siapa? Kalau hari ini you dalam industri kesihatan, memang wang ini akan jatuh ke dalam poket anda. Kalau anda bukan dalam industri kesihatan, okay, ini wang tak ada kaitan dengan kamu langsung. Boleh faham? Boleh. Yes. That's why we are in this industry.
kita dalam industri ini, kita dalam industri kesihatan memang jadi, memang ramai orang ada permintaan dia sangat tinggi, dia mau datang. So tengok, di Malaysia 95 cancer cases diagnosed each day. Setiap hari ada 95 cancer tau, darah, penyakit darah. Takut kena darah tak? Takut? Tak takut? Takut no? Kita tengok, 1 in 4 may get cancer. Maksudnya 4 orang, 1 orang akan kena cancer. So biasa kita buat apa? Kita cari 3 orang kawan bantu som, tengok siapa kena cancer. 4 orang, okay, bantu som, tengok siapa kena. Oi, sangat serius tau. You mau? You mau jadi orang yang kena? Apa you perlu buat? You perlukan industri kesihatan ini sangat serius. Okay, you tengok Malaysia top 10 killer. Di Malaysia, heart disease number 1, sakit jantung. Okay, cancer number 2, kidney, buah pinggang number 3, diabetes number 4. Ini 4 yang paling serius di Malaysia. Dan good news to you, mau dengar berita baik? Berita baik ya, ini penyakit bukan saja cari orang yang tua sekarang. Dulu cari orang yang tua, dia cakap, oh ini orang tua yang kena, orang sudah umur 55, 60 ke atas baru dia kena. Itu hak milik mereka. Sekarang bukan hak milik mereka tau. Sekarang ini 4 penyakit, dia cari orang yang muda. Pernah dengar? Orang baru umur 20 sudah kena diabetes, sudah kena barang. Pernah dengar? Oh, semakin muda. Sekarang apa penyakit ini tak perlu tunggu, tak perlu tunggu sampai umur 50 ke atas tau. Dia umur 20, you tak jaga, you pun boleh kena. Boleh faham tak? Sangat serius. So tengok, apa yang kita buat hari ini. Bila you sudah tahu industri kesihatan memang sangat penting, memang boleh dapat wang banyak, you tengok, ini orang dia boleh nampak jauh tau. Okay, siapa dia? Nama dia Rexmond. Okay, beliau merupakan orang yang paling kaya di Arizona State. Okay, apa dia buat? Dia memberi satu peluang peniaga yang adil kepada kamu semua. Kita tengok kita tak ada latar belakang yang baik, yang bagus, tapi dia yang adil. Dia datang sini, dia tak tengok apa latar belakang kamu, dia tak tengok apa pencapaian akademik kamu, tak tengok SPM, tak tengok peperiksaan tak perlu, apa pun tak perlu, you boleh masuk saja. Okay, dia nak beri peluang kepada semua orang. Kerana pada masa ini bukan 1 atau 2 orang peluang, semua orang peluang, betul tak? So dia bagi peluang yang adil kepada semua. Okay, so you tengok dia buat apa? Dia beli bangunan dia dekat Scottsdale, Arizona. Ini HQ. Okay, ini HQ. Ibu pejabat Forever Living dekat Arizona, Scottsdale. I baru saja I pergi melawat. Ini last year, tahun lepas I pergi melawat ke Forever Corporate Plaza. Sangat besar. Memang dengar cerita ini tak? Ini bangunan, kita ada cerita tau. Ini bangunan dulu bank. Dulu adalah sebuah bank tau. Okay, bila Rexmond dia muda, dia mula mau berniaga, dia wang tak cukup, dia datang bank ini nak buat pinjaman tau. Tapi bank manager dia reject dia, tak luluskan pinjaman dia tau. So Rexmond dia fikir dia sangat marah. Dia fikir lain hari I mau beli bangunan kamu. So ini sudah menjadi benar. Sekarang Rexmond telah memiliki bangunan ini tau. So dia kata, lain kali tengok siapa tak nak pinjam wang kepada saya. Dia tengok. Tapi Rexmond sekarang sangat kaya. Dia beli bangunan ini semua dalam tunai, cash. Dia tak perlu buat pinjaman. Bukan ini saja, you tengok pencapaian dia. Nampak tak? Ini semua magazine. Okay, di Arizona, Forever Living memang setiap tahun di number 1, top 1 company in Arizona. Dan dalam ini magazine, Wealth Building Magazine, Network Press, okay, semua melaporkan pencapaian cemerlang Forever Living Products. Okay, sejarah kita ditubuhkan pada tahun 1978. Okay, mungkin lebih tua daripada kamu. Okay, 78. 31 tahun pencapaian cemerlang. Okay, merangkumi di 140 buah negara. Ini bukan Kuantan tau. Jangan yang Forever Living produk ini yang company Kuantan kan.
Bukan. Dia sudah di 140 buah negara dan jumlah pengedar sudah sebanyak 9 juta orang. So jangan ingat you datang sini sebagai apa? Guinea pig. You tahu apa guinea pig? Untuk kita buat kajian ni. Bukan. Sudah 9 juta orang. You tahu tak? You datang ini, you hanya anggap peluang ini buat saja. You boleh jadi jutawan. Okay? Dia main pencapaian, dia merekod memang cemerlang. Okay? Kita telah mencipta beribu-ribu orang jutawan di dunia ini. Okay? You mau jadi salah seorang daripada mereka? Mau? Mau? Tengok. Okay? Jualan dunia forever living setiap tahun ni tengok meningkat, tak pernah jatuh tau. Dari sejak 1978 sampai 2008, jualan forever living tak pernah jatuh. Kita telah melalui 4 kali kemelesetan ekonomi. 1978 sekali, 1988 sekali, 1998 sekali, 2008 sekali. Sudah 4 kali kemelesetan ekonomi. Tapi you tengok pencapaian kita tak jatuh, masih naik. Okay? Tahun lepas sangat teruk tau ekonomi, betul tak? Semua tempat pun jatuh, tak baik, sangat teruk. Tapi you tengok tahun lepas kita punya sales dari 2 bilion meningkat ke 2.5 bilion, meningkat sebanyak 25%. Tinggi tak? Sangat tinggi. Kenapa? Kenapa? Kerana forever living memang dalam industri yang revolusi yang kelima. Yes. Kita buat apa? Kesihatan, kecantikan. You mau apa forever living tak ada? Cuba fikir. You mau cantik, you mau sihat, you mau langsing. Apa benda yang forever living tak ada? Semua ada. Jadi saya boleh nampak tak? Potensi dia. Boleh nampak? So, cuba tengok. Di Japan, ini merupakan first forever office di Asia. Okay? Pada tahun 1983. You nampak ini satu bangunan tau, satu wisma dimiliki oleh Forever Living Products. Ini bukan di tempat yang tak popular tau. Ini di tempat Tokyo. You tahu Tokyo? Ibu negeri Jepun, Tokyo. Satu bangunan dimiliki Forever Living Products. Dan sekarang bukan satu negara saja. Sekarang sudah di 22 buah negara. You nampak ini semua bangunan kita beli. Termasuk Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Asia, Vietnam, Cambodia, kita beli. Nampak tak? Besar tak? Macam ini belum cukup besar. Tengok lagi Eropah. Office yang pertama dekat UK, England. Ini pun satu monumen. Sudah lebih daripada beratus-ratus tahun tau. Press membeli untuk menjadi ibu pejabat di UK pada tahun 1988. Sampai hari ini sudah berapa? 54 buah negara di Europe. Poland, Denmark, betul? Portugal, Perancis, semua Eropah, 54 negara. Okey? Cukup besar? Belum lagi. Latin America. Ibu pejabat yang pertama di Mexico 1989. Nampak? Ini bangunan mahal, antik tau. Nampak? Sekarang ni tengok, sudah di 17 negara di Latin America. Brazil, Argentina, Peru, Chile, itu semua di Latin America. Kita pun ada bangunan di sana. Okay? Afrika. Okay? Yang pertama 1995 dekat Afrika Selatan. Sekarang Angola, Kongo, Nigeria, Ghana, sudah 34 buah negara di Afrika. So jumlah 140 buah negara. Cukup besar tak? Cukup besar? Sangat besar. So you jangan jalan-jalan lepas ini tengok forever living, you ingat ini company Kuantan. Okay? Nak internet, cari latar belakang dia. Memang you terkejut. Memang you terkejut. I pun terkejut. I pernah mengkaji 50 buah American company. I tak pernah jumpa companies macam ini, besar macam ini, dan masih potensi tinggi tau. Belum ada orang tahu lagi. Siapa yang sudah tahu sebelum datang sini sudah tahu forever living
besar seperti ini? Tak tahu. Bukan you tak tahu saja, ramai orang tak tahu. Itu peluang siapa? Itu peluang kita. Kalau semua orang sudah tahu, itu sudah bukan peluang kamu dah. Betul tak? Ini peluang kita. You tengok apa kita buat. Ini di Forever Living, bangunan di Malaysia dan Singapura besar. Ini di KL, cash. Kita beli bangunan ini cash. Kita ada lagi bangunan di Bukit Bertajam, Johor Bahru. Nah, ini yang bagus dekat Singapura. Ini satu monumen tau. Sudah 114 tahun tau, di Singapura. Tak ada orang tak kenal dia. Tong Chai Building. Dan bila Rexmond beli bangunan ini, dia keluar dalam Straits Times, okay, dalam surat khabar, headline tau, "Oh, Tong Chai gets new US owner." Nampak? Dia punya bos Rexmond. Sekarang ini bangunan dimiliki oleh Rexmond. So Forever Living di Singapura sangat senang tau. Kalau ada kawan Singapura, sangat senang. You jemput mereka datang tengok monumen cukup. Bila tengok, wah cantik, tengok, ini bos saya punya. So ini form, mari join sebagai member. Senang tak? Sangat senang. Okay? Apa yang kita buat? Sekarang you tengok, kita latar belakang memang besar. Betul tak? Negara pun banyak. Kalau tak ada satu produk yang baik, apa guna? Betul tak? You banyak tempat, ada ibu pejabat, ada bangunan, ada office, tapi tak ada produk, boleh guna? Tak boleh guna. Okay, apa yang kita jual? You tahu aloe vera? Okay, lidah buaya tahu? Tahu? Tak tahu? Kalau you tak tahu, I tak tahu you datang dari pulau mana. Tak tahu langsung apa itu aloe vera. Aloe vera memang bukan you tak tahu, semua orang tahu. You boleh faham? Semua kaum kenal aloe vera. Orang putih kenal, Cina kenal, India kenal, Malay kenal, semua orang pun kenal tau. Europe, Afrika, semua orang kenal ini. That's why you tengok Forever Living, kita memiliki ladang di Dominican Republic, keluasan dia 5,000 ekar. Okay? Lagi di Mexico 1,500 ekar. Lagi di Harlingen, Texas 1,000 ekar. Sangat besar tau. Kalau you campur semua ladang-ladang Forever Living di dunia ini, saiz dia lebih besar daripada satu Singapura. Pernah pergi Singapura? Pernah pergi? Tak pernah. You tahu Singapura di mana? Besar Singapura? Kecil. Di bawah Malaysia. Kecil. You tengok benda memang kecil, betul tak? Tapi kalau you tahu tak, kalau itu benda yang kecil itu semua guna untuk tanam aloe vera, besar tak? You jangan jalan kaki pergi tengok, you kena bawa helikopter mau tengok aloe vera. Forever Living, kita menguasai aloe vera di dunia 92.5%. Maksudnya ada pesaing tak? You rasa ada pesaing tak kita? Ada? Tak ada. Kalau hari ini kamu nak cari aloe vera, mana kamu mau pergi? Satu tempat saja, Forever Living. Betul tak? Semua di tangan kita. Okay? Kalau hari ini you jadi partner dia, you jadi pengedar kita, you tengok, you macam mewakili satu company yang besar macam ini. Aloe vera, giant tau, raksasa aloe vera. Nampak? Besar. Dan keistimewaan aloe vera Forever Living, aloe vera ada keistimewaan Forever Living. Kenapa? Pernah tanam aloe vera? Okay. Aloe vera, you kena buang kulit dia tau. Kenapa? Kulit aloe vera senang nak buang tak? Senang? Susah. Dia tak macam pisang tau. Pisang kulit dengan isi asing. Tapi aloe vera cantum tau. Dia tak asing tau. You mau potong, I bagi tahu you potong kena kulit saja, you akan dapat imodin. Imodin itu adalah sejenis cecair kuning yang pada kulit aloe vera. Itu you jangan sentuh tau. Itu kalau you termakan, you cirit-birit. You kena kulit, you kata alergi. Boleh faham? That's why you tengok Forever Living, kita ada mesin yang boleh mengasingkan kulit dengan kandungan gel aloe vera dan pembuangan imodin. Ini mesin dia, nampak? Okay? Kami pernah pergi tau, tengok itu mesin, sangat cepat. Dia dalam masa yang sangat singkat, dia boleh mengasingkan kulit dengan isi. Itu yang bagus. Tapi kalau you guna tangan, bahaya. You potong saja, sudah kena, dapat imodin. Tak boleh makan.
Okey, boleh faham? So ini istimewaan yang pertama. Okey, yang kedua, kita ada apa? Kita ada hak cipta stabilize tau. Apa itu hak cipta? Hak cipta maksudnya tak ada orang boleh copy, boleh tiru tau. Ini hak cipta. Maksudnya hanya kita boleh buat macam tu. Okey, kenapa aloe vera kena stabilize? You tahu apa itu stabilize? Tahu tak? You pernah makan apple tak? Bila you potong, buangkan kulit apple, you letak atas meja, you tak makan. Selepas setengah jam apa terjadi? Dia menjadi gelap tau. Itu warna jadi gelap. Itu apa? Itu oxidize. Maksudnya khasiat apple sudah hilang, dia jadi gelap. Aloe vera sama juga. Bila selepas you potong dia, you asingkan kulit aloe vera, you tak guna, you letak saja, dia pun sama juga. Hayat aloe vera hanya 2 hari saja. Kalau you tak guna, dalam 2 hari you boleh buang saja. Itu khasiat sudah hilang dan dia punya kesan sudah habis. Boleh faham tak? Ini 3 orang doktor sudah guna selama 25 tahun untuk mengkaji bagaimana untuk stabilkan aloe vera, dan respon sangat pandai. Dia hanya perlu beli hak cipta daripada 3 orang doktor ini, dan kita telah jimat 25 tahun. Nampak tak? Pandai? Pandai. Tengok, dia boleh apa? Memanjangkan hayat aloe vera dari 2 hari sampai 5 tahun. Kalau you tengok Forever Living, produk Forever Living, semua dia punya hayat boleh sampai 5 tahun. Bagus tak? Bagus. So I pun tak nak tanam aloe vera lagi. Betul tak? You mau tanam, mau tunggu dia masak, betul? Mau tunggu dia besar, mau 3 tahun. Tapi you potong, kena guna dalam 2 hari saja. Tak habis guna, rugi. Tapi sekarang I beli Forever Living, aloe vera Forever Living, I boleh simpan. I tak perlu guna dalam 2 hari tau. I boleh simpan 5 tahun. Bagus tak? Bagus. Dan yang penting, kesegaran dia, you nampak ini graf tak? Kesegaran dia dikekalkan 99.875%. Maksudnya dia dengan aloe vera yang asli memang tak ada perbezaan. You guna aloe vera Forever Living dengan aloe vera yang tanam yang asli, memang tak ada perbezaan. Itulah keistimewaan dia. Cukup baik. Cukup baik. Okey, you tengok, ini kilang kita. So jangan risau tau. Jangan risau, oh aloe vera, kita ada kilang. Kita bukan saja tanam tau, kita buat sendiri. Kita ada kilang sendiri untuk buat semua produk. Ini kilang kita. Besar tak? Sangat besar. Okey, you tengok, ini mesin dia. Nampak? Aloe vera, ini mesin dia. Semua automatik. I baru saja pergi bulan 8. I tengok dengan mesin, dia proses aloe vera. Okey, tak perlu operator. Semua apa? Semua mesin. Nampak? Semua masuk kotak, masuk gel, buta itu penutup, semua automatic. Dia nampak? Fully automatic. Okey, operation 24 hours. 1 hari dia tak ada berhenti tau, tak ada berehat 24 jam. Kerana itu mesin. Itu bukan manusia. Manusia kena rehat, betul tak? Dia mesin tau. So dia kerja apa? 1 minggu 7 hari, tak berhenti. So tengok, 1 minit dia boleh isi 300 botol. 1 minit 300 botol. Okey, so jangan risau, oh nanti I minum banyak habis, tak ada stok macam mana. Jangan risau, tak ada stok. Kita tengok, 1 hari boleh 400,000 botol. You bukan minum loh, you mandi pun tak habis. You guna itu aloe vera untuk mandi pun tak habis. Banyak. Nampak tak? Besar. Okey, kualiti kita terjamin. Kita produk selepas sudah buat, selepas kita buat itu produk, kita hantar ke International Aloe Science Council untuk certify. Dia nak check tau, tengok sama ada imun, ada banyak imunin dah, boleh menyebabkan alergi ke, ciri-ciri ke, dia pergi check. Macam you sendiri potong, you tak boleh check. You mau hantar ke mana check? Tapi Forever Living, semua produk kita hantar ke International Aloe Science Council untuk buat pemeriksaan. That's why you tengok, semua botol kita ada apa? Ada International Aloe Science Council certified. Maksudnya selamat. Okey, dan kita juga dapat kosher rating. Ini bermaksudnya 100% bersih dan organik. Okey, dan kita juga mendapat ini untuk Muslim halal.
Okey, sebab itu kita boleh jual di 140 buah negara. So pasaran dia sangat besar. Tak kira you apa agama ke, apa kaum ke, semua boleh guna. Bagus tak? Sangat bagus. Tengok. So bukan saja aloe vera, Forever Living juga merupakan produk pengeluar produk lebah yang terbesar di dunia. You tahu lebah? Tahu. You tahu? Apa produk lebah ada? Madu, Laya jelly, bunga, bee propolis. Okey? Suka tak madu? Siapa yang tak tahu madu? Pun sama dari pulau apa? Semua orang tahu, betul tak? Ini lebah bagus. Ini tempat di mana tahu? Ini tempat semua produk lebah, semua terbunga, semua madu dia dapat dari Sonoran Desert, padang pasir. Ini adalah bebas dari pencemaran. Dia tak macam di sini. Sini pencemaran udara teruk. Betul tak? Ada haze ke, mana ke, abu ke, asap ke, apa, betul tak? So kalau macam itu, memang madu you minum masak. Bunga you makan, dia memang bau sudah lain. Boleh faham? Tapi kalau you bebas dari pencemaran, you makan, memang you dapat rasa bunga. Memang madu manis. Dia tak masak, manis saja. Okey? Dan dia khasiat dia dari beribu jenis bunga. You nampak tak? Berwarna-warni. Dia bukan satu jenis bunga saja. Dia memang khasiat, dia memang madu dari beribu-ribu jenis bunga. Maksudnya khasiat dia tinggi tak? Tinggi tak? You rasa satu jenis bunga tinggi ke beribu-ribu jenis bunga tinggi? Yes. That's why tengok, I suka produk dia. Kalau you tak pernah minum madu, you cuba beli satu madu Forever Living. You balik minum saja, madu dekat rumah, you buang saja. Memang, you memang buang, you tak nak minum lagi. Okay? Cold press production. Semua produk kita ada cold press. Maksudnya dia tak guna suhu tinggi. So dia khasiat dia tak hilang. Okay, dia boleh mengekalkan khasiat sepenuhnya. Okay, dan ini kita juga memiliki hak cipta produk yang terunggul. Kita guna cold press, kita buat semua produk kita dalam table form, dan kita dapat hak cipta. Maksudnya tak ada orang boleh tiru. Okay, so kalau you makan Forever Living, produk lebah Forever Living, khasiat you dapat memang tinggi. Okay, dan kalau you mau buat perbandingan, memang lain. Dia nampak, oh ini memang kesan dia bagus. Kenapa? Kerana ada hak cipta. Special, istimewa dia. Apa? Okay, bukan saja aloe vera tau, produk lebah pun you boleh masuk. Ini pun dalam revolusi yang kelima. Betul tak? Industri kesihatan dan kecantikan. Okay, tengok, hari ini you sudah kenal Forever Living. Tapi bagaimana untuk menjadi pengedar kita? Kau tahu tak? Bagaimana? Kalau susah, I cakap banyak-banyak tak guna. Oh, susah, tak jadi. Betul, tapi you tengok, mau jadi pengedar kita senang. Umur 18 tahun dan ke atas. Ada siapa yang tak cukup 18 tahun? Ada? Cukup? Oh, semua cukup. Oh, tahniah. Semua orang you boleh daftar sebagai pengedar kita. Pertama. Yang kedua, you kena ditaja oleh seorang pengedar AS. Okay, you jangan datang saja you mau join member, you mau daftar sebagai pengedar, tak boleh. You kena ada seorang penaja, dan penaja kamu mesti adalah AS ke atas. Okay, kalau you tak ada penaja, you boleh datang jumpa saya. Okay, I rela jadi penaja kamu. Okay, senang. Okay, menghadiri satu sesi OPP meeting. Hari ini you sudah datang OPP meeting. Selepas ini, kalau you nak mendaftar sebagai pengedar, you cuba you perlu saya sign atas form kamu. Itu saja, you sudah pass ini. Okay. Lagi, membeli business manual RM50. Okay, you beli satu buku yang cantik, RM50. Dalam ada semua warna, all pages in color. Okay, dan buku itu nilai dia sudah lebih daripada RM50. You beli itu buku saja. Okay, dan akhirnya you hanya perlu mengisi borang yang I sebut tadi, borang pendaftaran sebagai pengedar. Itu saja. Okay, boleh qualify? Boleh. Boleh? Boleh. Senang. Semua orang boleh jadi, boleh daftar sebagai pengedar. Itu saja. So di Forever Living, tengok, pendapatan forever anda, okay, bonus dibayar terus ke dalam akaun bank anda.
So tidak perlu dibagi-bagikan kepada downline anda. Maksudnya setiap bulan you dapat bonus itu memang bonus kamu. Bukan bayar you satu bonus you lagi mau kasih mau bahagikan itu untung kepada semua. Tak perlu. Semua memang dimiliki kamu. Itu bonus. Boleh faham? Kita tak nak kerja yang leceh. Betul tak? Kita buat baik-baik untuk kamu. Okey, downline dapat downline, upline dapat outline. Tak perlu dibagi-bagikan. Okey? Dan latihan asas diberikan percuma. Hari ini you datang dengar ini latihan, ada bayar tak? Tak bayar. Percuma, semua percuma. Okey, keahlian pengedar seumur hidup. Tiada bayaran tahunan diperlukan. You bayar sekali saja RM50, you beli itu buku, you daftar sebagai pengedar itu seumur hidup. Tak perlu setiap tahun you kena renew, tak perlu. Okey? Kita bukan company yang mau wang renew. Boleh faham? Okey? Kita bagi you satu member memang seumur hidup dan di seluruh dunia. You boleh buat bisnes ini di 140 buah negara. Tak perlu kata you mau pergi Indonesia, you mau daftar lagi, pergi Dubai mau daftar lagi. Tak perlu. Okey? You daftar sekali saja. Boleh faham? Okey? Seluruh dunia you boleh pakai keahlian yang sama. Okey? Senang? So far okey? Okey. Tengok. Ini struktur bonus kita. Okey, senang. Okey, senang. Cuba nak tengok. Struktur bonus kita. Pertama, you boleh dapat untung runci. Bila you daftar sebagai pengedar, okay, you sudah boleh terus beli produk di kaunter forever. Whole Malaysia ada 20 cawangan. Di setiap cawangan you boleh beli produk dengan member, kad member anda. Okay, you sudah boleh jual tau. Setiap produk yang you jual, you boleh dapat untung runci 15 sampai 30%. Okay, itu untung runci. Okay, dan kita juga bayar you bonus perseorangan 5 sampai 18%. Maksudnya selain daripada 15 sampai 30%, okay, bergantung kepada apa level yang you capai. You semakin naik pangkat you boleh dapat semakin banyak. Nampak? 5%, 8%, 13%, 18%. Macam saya sudah naik manager dalam 5 bulan. So sekarang I boleh dapat 30 campur 18%. I boleh dapat 48%. Setiap produk yang saya jual, saya untung 48%. Banyak tak? Banyak. Suka? Suka. So jangan tanya saya kenapa you dapat wang banyak. Kenapa tak banyak? You tengok company ini bayar banyak. Betul tak? Kita juga bayar you bonus kumpulan 3 sampai 13%. Maksudnya bila you buat bisnes ini, takkan semua kawan you pun sama, naik pangkat sama. Bukan. Betul tak? Ada yang kuat, ada yang sederhana, ada yang lemah. Memang ada. Betul tak? So kalau ada yang kuat, sederhana, lemah, memang pangkat you ada perlainan. Betul tak? Bila ada perlainan, you tengok, kalau you pangkat you tinggi lagi, okay, you 8, dia 5, you boleh dapat 3. Nampak? Kalau you 18, ini 5, you boleh dapat 13. Nampak tak? Okey, itu maksudnya 3 sampai 13%. Okey, dan di forward living, bagaimana untuk mencapai setiap pangkat? Senang, kita tengok. AS cuma perlu 2 cc saja. Okey, 2 cc itu berapa? Okey, ini cc bukan motorbike yang cc lah. Ini cc case credit. Okey, kerana forward living ini syarikat antarabangsa. Kita guna sistem yang satu kotak. Tapi you beli, you tak perlu beli satu kotak. You boleh beli satu botol saja. Tapi kita kira satu kotak tau. Satu cases adalah bersamaan dengan harga jualan 720. Kumpulan saya 1,000. Boleh nampak? Kalau 10,000 sudah 550. Kalau 100,000 sudah 5,500. Boleh faham tak? Satu bulan kalau you kurang 5,500, satu tahun satu potong wajah sudah hilang. Betul tak? You mau potong wajah beli untuk diri ke beli untuk bos? Bos? Yes, mesti beli untuk diri sendiri mah. Dan saya tengok apa I buat. I pilih company ini yang mengikut harga jualan. So kalau you pernah buat MLM dan you pernah dengar company ini, pergilah, kongsikan pengetahuan dan pengalaman anda. Bagi tahu mereka, jangan tengok ini sudah jadi gila.
Ini you kena tengok dia darab apa. Boleh faham tak? Ini sangat penting. Hari ini you datang sini, memang you dapat satu pengajaran yang baru. You tahu MLM company bagaimana dia main-main dengan angka ini. Okay? Boleh faham? Forward living tak main angka. Kita bayar you terus harga jualan, walaupun you tak jual pada harga jualan. Okay? You mungkin jual diskaun sikit, 15% diskaun. You jual 850, tapi kita masih bayar you atas 1000. Bagus tak? Bagus. Bagus. Tengok bonus loyalty. Selain daripada tadi, apa yang you tengok? Bonus kumpulan. Kita juga bayar you bonus loyalty. You tahu apa itu loyalty? Kita apa itu loyalty? Loyalty maksudnya, kalau you sudah tak ada, you boleh waris kepada anak you. Okay, macam apa? Macam you tengok ini. Pernah tengok ini? McDonald. McDonald pengasas dia namanya Ray Kroc. Tapi Ray Kroc sudah meninggal. Tapi McDonald sebab apa? Dia ada 3 peringkat, 6, 3, 2. Okay, dan you tengok, anak you kurang, tapi cucu you semakin ramai. Cucu-cucu you semakin ramai. Nampak tak? Sini you boleh kontrol, you boleh kawal sini, tapi sini you sudah tak boleh mengawal. Macam saya, anak saya, I boleh mengawal, tapi cucu itu ramai, I tak boleh mengawal lagi. Dia berkembang, sampai I keluar, dia kenal saya, I pun tak kenal dia. Dia cakap, Datuk I Datuk tau. Sudah dia punya Datuk tau, tapi dia panggil saya, I tak kenal dia. Kenapa? Bawa anak buah cari sampai berapa peringkat tau, ke bawah, banyak. Forward living bayar you 632. Berapa persen? 11%. Maksudnya lebih banyak daripada McDonald. You suka 5% ke 11%? Contoh, nampak? Okay, ini satu contoh loyalty. You nampak tak? You sebagai manager, you ada 3 orang anak buah pun manager. Okay? Ini 3 orang anak buah setiap bulan, katakan kumpulan dia 50,000. Dia buat kumpulan dia 50,000. So 3 orang manager, you dapat 6% peringkat pertama, betul tak? So you dapat berapa? 9,000. Ini sudah manager tau, sama pangkat dengan kamu. Maksudnya dia sudah bertikari, you tak perlu jaga dia lagi. Okay, tapi tengok, forward living bayar 9,000. Kalau ini 3 orang, masing-masing ada 2 orang anak buah manager. So yang 2 orang ini, peringkat yang kedua, ia ada 6 tau. So peringkat kedua, you dapat 3%. So you dapat berapa? 9,000 dari peringkat kedua. So peringkat yang ketiga, katakan setiap orang 1 cukup. Okay, tak boleh banyak, 1 cukup you kata. Okay, 6 orang juga. Peringkat ketiga, you dapat 2%, you dapat 6,000. So tengok, dalam 1 bulan, kalau you ada kumpulan macam ini, setiap bulan 24,000. Kita bayar you lagi loyalty gem bonus. Maksudnya tadi 632 adalah yang paling minimum. Kalau you naik Sapphire, kita bayar you 743. Setiap